pandangan daripada seseorang apabila dia bercampur hasad ataupun macam tadi tu, dia boleh memberi mudarat, bahkan membawa kepada kematian seseorang itu. 1/3 yang di bawah kubur itu mati sebab ain. 1/3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral di TV9 sekarang ni. Pantas, padu, padat, pendek aja. 10 minit penuh dengan ilmu yang penting bermanfaat. Bersama dengan saya yang berbagai Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali, kita akan bincangkan tentang penyakit ain. Bukan ain fatura, bukan ain nazura, tapi ini penyakit ain yang berkenaan dengan mata kita, yang kita tengok orang punya perbuatan, orang punya kemewahan, orang punya kemesraan, orang punya kebahagiaan, kita jadi bermasalah. Penyakit ain ni mungkin definisi dia Ustaz boleh terangkan secara detail Ustaz? Ain ini dia refer kepada ana, maksudnya benda yang daripada perbuatan mata. So ain adalah pandangan mata yang dibuat oleh manusia ataupun manusia tengok atau sesiapa saja. Kalau kita tengok termasuk binatang, termasuk benda-benda yang boleh memerhati kita, maka dia consider sebagai ain dia kata. Kalau kita lihat, kita pun rasa terkejut rupanya tentang ain ini. Terlebih dahulu saya kira kita kena pergi lebih lama lah. Maksudnya sebab musuh kita ni, musuh manusia kita ni ada satu saja. Sebab bila Nabi Adam turun ke bumi dulu, dia ada mission dia. Tapi dia bukan seorang, ya. Ada sebelah seorang lagi, ya, bukan Adam Hawa. Maknanya satu lagi namanya iblis. So iblis ni mission dia satu pula. Maknanya nak rosakkan, yang ni mission dia adalah untuk jadi baik. Yang ni mission dia adalah supaya orang ni jangan jadi baik. Dan dia akan guna semua elemen yang ada. Dan salah satu daripada elemen apa dia? Ain. Pandangan mata. Iblis akan menggunakan pandangan mata sama ada daripada orang yang hasad atau orang yang kagum. Dia bukan mesti hasad dia, bukan sebab ain ni dia bukan bab hasad. Kadang-kadang kita respect habis dan pandangan kita tu penuh dengan rasa respect. Syaitan boleh jadikan dia medium untuk rosakkan seseorang itu. Macam dia terlampau puja orang tu Ustaz kan? Tambah macam dia taksub pada orang tu. Boleh jadi akan merosakkan orang tu. Sebenarnya ain ini dia bukan hanya ada dalam ilmu Islam, tetapi telah ada sejak daripada zaman Romawi, zaman Greek dulu, ya. Bahkan hari ini pun kalau kita tengok evil eye refer kepada apa yang kita bincangkan soal ain ini, dan dunia percaya bahawa sebenarnya pandangan daripada seseorang apabila dia bercampur hasad ataupun macam tadi tu, dia boleh memberi mudarat, bahkan membawa kepada kematian seseorang itu. Sebab itu dia bukan satu-satu benda yang orang kata hanya ada dalam konteks kita saja, konteks Islam saja. No, daripada sejak zaman berzaman, bahkan hari ini sampai ke barat sendiri percaya bahawa manusia ada satu pengaruh daripada pandangan yang boleh merosakkan orang lain. Penyakit ain, hasad, dengki dengan cemburu, apa beza dia Ustaz? Dia macam family yang samalah. Yang paling teras namanya hasad lah, dan kesalahan pertama di langit daripada iblis kerana hasad, dan jatuh ke bumi juga hasad. Sebab tu dia iblis ni akan mempergunakan betul-betul hasad ini sebagai benda yang menjahanamkan manusia. Dan daripada situlah mungkin cabang-cabangnya rasa cemburu. Tapi kalau kita cemburu pada orang, dia membawa kepada kebaikan. Maksudnya, okey, saya cemburulah dengan ustaz ni, ilmu agama pandai, saya pun nak membacalah, saya nak mengaji, saya nak berguru untuk saya challenge ustaz ke arah kebaikan. Tu tak apa ustaz. Tetapi ada yang dia cemburu, dia bawa kepada dengki ni. Macam sekarang kan zaman social media. Jadi terpapar di mana-mana, hanya di hujung jari orang boleh tengok. Dia tunjukkan kemewahan dia. Dia kata, wah ni kemewahan, dia beli kereta, tu tunjuk. Daripada dapur masuk bilik tidur masuk tandas. Tandas dia orang lawa-lawa. Dia masuk tandas semua dia tunjuk, sampai menimbulkan ada yang benci Ustaz. Ada juga yang saya terbaca sampai bolehkan membuatkan pada ilmu-ilmu sihir Ustaz. Adakah benda ni berlaku Ustaz? Sebenarnya ain ini dia bukan sihir, tetapi cukup pandangan itu saja dah menjadi sihir untuk orang tu. Dia tak perlu kata dia tu pergi cari tok bomo sihirkan orang tu, tak. Dia pandang tu saja. Dia tak payah pergi cari siam, tak payah. Sebab tu Nabi kata ain haqqun. Nabi kata ain itu benar-benar ada. Sebab dia macam payah nak dia rasionalkan, nak dia saintifikkan dia. Ain itu boleh memudaratkan orang hatta kepada kematian. Bahkan dalam hadis sahih Nabi kata 1/3 yang di bawah kubur itu mati sebab ain. 1/3. Okey, mungkin kita kata biar betul. Rupanya
Ain ini bila dia menyerang, ya, mungkin lepas tu dek kerana pertahanan kita lemah, dek kerana bahana ain tadi, tiba-tiba lemah, kita datang satu penyakit. Oh, doktor kata dia sakit kerana jantung. Tapi rupanya lebih awal asal itu. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi tadi. Maknanya kita kena memang ambil serius sebenarnya. Zaman sekarang Ustaz, saya pun Hero Melayu tanya. Hero Melayu tanya. Tunjuk kat dalam ni keluar begini. Bukan tak semua orang suka. Tapi mesti ada kita punya perisai. Apa perisai dia Ustaz? Perisai paling besar, ya. Datuk tadi duduk saya nampak dengar bismillahirrahmanirrahim. Saya dengar tadi. Alhamdulillah. Yang pasang kamera tadi pun bismillah. Bismillah lah perisai paling besar. Dalam makna lebih besar sebab Nabi mengajar, sebab berlaku yang saya katakan tadi, ain ini bukan hanya pada orang hasad. Kita respect pada seseorang, berlaku pada seorang sahabat. Kisah dia adalah sahabat ni dia musafir, kemudian seorang sahabat mandi dan sahabat tu buka baju dia dan kulit dia sangat cantik. Ya, sangat cantik sampai seorang sahabat ni tengok, aku tak sangka kulit dia secantik itu. Maknanya seorang yang punya kulit yang sangat cantik. Rebah lelaki tersebut. Dan sampailah dibawa pada Nabi, Nabi sebut ini adalah ain. Ya. Daripada makna pandangan yang macam dia macam satu cemburu yang terlalu kuat, panahan daripada mata seorang ni boleh membuatkan dia rebah. Ya. Dan dia bukan negatif. Dia hanya memuji dan kagum saja. Sebab tu ain boleh berlaku pada pandangan sama ada, ya, kalau kita tengok dalam Ibn Hajar ni bincang dalam kitab-kitab, ya, menyatakan bukan hanya sekadar benda itu ialah benda negatif tadi. Pandangan. Sebab tu kita jaga-jaga tadi. Sebab orang tengok kita yang benci satu hal lah, yang TikTok kita rasa benci. Yang kagum, respect sangat pun satu hal juga. Itu boleh menimbulkan masalah. Boleh menimbulkan masalah pada orang. Dan sebab itulah Nabi sebut, mengajar kita, kalau kita tengok satu benda yang kita rasa macam kagum, sebut tabarakallah, ya, sebutkan tentang keberkatan. Sebab berkat protect kita sebenarnya. Boleh katakan semua orang boleh terkena penyakit ain ni. Ya. Kita keluar, kita pakai pula kereta baru beli. Orang sebelah tengok macam tu. Ya ke duit itu, duit mana dia dapat? Dia akan menimbulkan perkara-perkara yang macam tu. Nak tak nak, sebenarnya penyakit ain ni maknanya akan ada kepada setiap makhluk manusia. Ya. Betul tak? Betul. Kena ada cuma lah. Cuma jangan pula kita sembang-sembang ni sampai semua takut kat orang. Tengok orang tu tengok sikit, ini ain. Asal tengok tu ain, ya. Jadi kita kena atas lagi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak sekali-kali akan sesuatu benda boleh memberi mudarat melainkan sesuatu yang telah tertulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya of course kita jaga, kita usaha, tapi tetap hati kita jaga, tahu bahawa Allah lah yang menjaga kita. Bukan takut yang berusaha sampai, kita takut juga kita sembang-sembang ni sampai akhirnya terlampau takut, akhirnya syak wasangka kat orang. Dia tu ain lah tu. Asal kita nak upload pun benda baik. Baguslah Ustaz Zul ni. Bagus sangatlah Ustaz Zul ni. Bagus sangat dia punya. Allah. Nasib baik Rosyam tak bagus. Hari ini Sembang Viral membawa topik penyakit ain ni supaya semua orang faham. Ya. Benda yang tak nampak ni sebenarnya boleh memudaratkan kepada benda yang lebih besar. Tapi satu lagi yang paling penting juga saya kira, kita sendiri jangan exposekan macam yang tadilah. Saja rumah besar nak cerita kat orang, dapat anak baby pun nak cerita kat tunjuk kat orang. Inilah masalah dia Ustaz. Semua nak cerita Ustaz. Masak nak cerita Ustaz. Sebelum makan ambil gambar dulu Ustaz. Betul. Itu yang satu perkara yang kita kena faham bila kita faham ain ni. Maknanya kita tak tahu ramai orang nak makan sedap tapi tak mampu makan. Jadi pandangan mata mereka, ya. Jadi inilah yang kita. Jadi maknanya memang social media ni bagus. Zaman internet ni bagus, daripada satelit jadi internet, jadi social media. Tapi tak segala-galanya apa yang ada pada kita harus tunjukkan kepada orang, kerana kita juga boleh menimbulkan ain tu datang daripada orang kepada kita. Kita satu masalah kita tengok juga ni. Jadi kita kena kurang-kurangkan jugalah tengok social media ni. Kalau rasa yang perlu, kita perlu. Ketika kita post dan mengharap orang like, mengharap orang tengok, mengharap tu kita berada pada low. Dan syaitan akan tengok bila kita low. Hidup ni akan sempurna bila kita tidak mengharap. Apa tujuan kita hantar tu? Supaya orang tengok, orang kata cantik, orang kata elok. Berapa like ada ni? Berapa view ada ni? So, perasaan mengharap tu sebenarnya adalah satu kelemahan untuk kita. Dan kelemahan itulah yang syaitan akan panah pada masa tu. Dan kelemahan tu yang membuka kepada penyakit ain tadi tu. Tepat. Wow. Itu yang kita sembangkan hari ini bersama dengan Ustaz Zul. Harap memberi bermanfaat. Ingat, jangan kongsi. Kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Jumpa lagi, Sembang Viral 7.30 malam TV9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.